Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Penang versus Perak, yang mana Penang menang 3-1 pada perlawanan ni. Ini adalah satu game yang menarik sebenarnya ditunjukkan oleh pasukan Penang. Mereka melakukan high pressing. Mereka melakukan pressing yang bagus untuk mengambil bola daripada pemain-pemain Perak. Mereka punya pressing on point. Mereka punya gerakan menyerang on point. Mereka punya race shape on point. Mereka punya attacking shape on point. Mereka punya defending shape pun on point. Memang pelibatan daripada fullback Azmi Aris, Faris Shah terutamanya di bahagian kanan yang banyak buat overlap, involve untuk masuk di box. Siap ada satu percubaan yang hampir menjadikan gol, on point. Bahkan mereka ni menunjukkan performance yang boleh dikatakan memang menarik lah untuk kita saksikan sekiranya mereka konsisten untuk bermain dengan corak yang semalam bagi game-game yang akan datang. Bahkan sepatutnya Penang boleh menang more than 3, lebih daripada 3, tetapi finishing mereka pula ataupun execution mereka agak kurang. Jadi benda tu mungkin mereka boleh improve day by day lah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Penang. Apakah perkara yang positif tentang pasukan Penang pada perlawanan ni? Perkara pertama yang positif tentang pasukan Penang, kalau kita lihat dalam fasa bertahan mereka adalah mereka bermain dengan 4-1-4-1, iaitu mereka meletakkan pemain Osman Fane sebagai single pivot ataupun defensive midfielder, dan mereka letak Sony Saad di bahagian hadapan. Tetapi yang paling menariknya tentang pasukan Penang pada perlawanan ni adalah bagaimana mereka meletakkan Adriano untuk cover up bahagian wide area, iaitu dia bermain sebagai winger bukannya as a number 10. Jadi apabila Adriano bermain as a number ataupun as a winger pada perlawanan ni bukannya as a number 10, beliau menunjukkan satu improvement yang bagus, yang mana di bahagian kanan Adriano berjaya untuk melakukan satu gerakan serangan yang banyak kali dicipta, gerakan individual play yang bagus, banyak mengucap-ngacirkan pertahanan pasukan Perak dan sebagainya. So benda tu memang positif side. Nampak yang dia boleh buat kerja di bahagian kanan as a winger dengan sangat bagus. Bahkan bukan sahaja dalam fasa menyerang Adriano ni bagus, tetapi dalam fasa bertahan, yang mana kalau kita tengok dalam defending shape, apa yang dilakukan oleh Adriano adalah dia drop lebih deeper untuk bersama dengan Faris Shah bagi membantu Faris Shah ketika bertahan ataupun memberi support kepada Faris Shah dengan melakukan track back dan sebagainya. So that is a good thing. Bila dia main di bahagian winger, dia boleh cover untuk menyerang, dia boleh juga cover untuk membantu Faris Shah ketika bertahan. Jadi benda tu memang menarik minat saya. Bila mana Adriano main di winger, kita boleh nampak creativity movement yang dilakukan oleh beliau, berjaya untuk create banyak gerakan dan berjaya untuk masuk kepada half space, inverted winger dan sebagainya. So memang menarik lah untuk Manzo letak Adriano as a winger, memang menjadi untuk game ni. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di bahagian midfield. Macam saya cakap tadi, midfield pasukan Penang dia akan guna 3 punya midfield, iaitu Asnan dan juga ni Akif di bahagian tengah dan Osman Fane di bahagian defensive midfielder. Jadi apa yang bestnya tentang midfield ni adalah dalam fasa menyerang, Osman Fane dia tak join the attack sebab Adriano yang akan join the attack, dan Faris Shah akan buat overlap di bahagian kanan. Begitu juga dengan Azmi Aris yang akan buat overlap di bahagian kiri. Tetapi yang menariknya tentang winger ni adalah yang menariknya tentang midfield ni adalah daripada ni Akif dan juga Asnan Ahmad. Apabila mereka berdua ni diberikan kebebasan untuk bergerak lebih tinggi dan juga memberi support, membentuk combination play di kawasan zone 14 dan juga untuk cover bahagian half space kanan dan juga kiri ketika pasukan Penang menyerang. Sebab apa mereka diberikan kebebasan untuk menyerang lebih tinggi? Sebab mereka dah ada Osman Fane yang sentiasa stay deep di kawasan mereka sendiri untuk memastikan sekiranya pasukan Penang di counter ataupun diserang, Osman Fane boleh patahkan. Jadi mereka tak perlu risau untuk melakukan tugas bertahan dah, sebab dah ada Osman Fane kat belakang. Jadi apa yang dilakukan oleh Asnan dan juga ni Akif adalah mereka fokus on melakukan contribution ketika menyerang. Dan hasilnya, apa yang menarik tentang ni Akif Syahiran pada perlawanan ni adalah daripada segi work rate yang ditunjukkan, yang mana kalau kita lihat pressing yang dilakukan oleh ni Akif memang on point, dan dia berjaya menjaringkan satu gol, yang mana gol tersebut adalah berpunca daripada pressing yang dilakukan oleh beliau, mendapatkan bola daripada pemain Perak dan berjaya untuk buat solo gol. So benda tu bagus. Yang kedua tentang ni Akif ni, dia adalah player yang kreatif
dan dalam pada masa yang sama dia mempunyai vision yang mana dia boleh nampak hantaran-hantaran yang dilakukan memang on point yang membolehkan kepada jaringan. Dan kita boleh nampak beberapa hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Nick Akif Syahiran di dalam kawasan zon 14 untuk masuk ke dalam D-box pasukan Perak, berjaya untuk membentuk satu gerakan yang hampir menambah jaringan. So dia boleh create chances ataupun create passing yang bagus dengan vision yang bagus, dan juga accuracy passing dia pun on point. Memang satu, orang kata apa, ini adalah speciality yang ada pada Nick Akif. So benda tu memang menampakkan yang bahagian tengah pasukan Penang dah memang solid dan bergandingan dengan Asnan Ahmad yang sentiasa memberi support dan juga coverage yang bagus kepada Nick Akif, yang membolehkan Nick Akif untuk bertindak dengan lebih tinggi. So kedua-dua player ni menarik minat saya. Dalam pada masa sama, Osman Fanis kat belakang dah on point, dah jaga mereka. So mereka tak perlu risau untuk bertahan. So mereka boleh untuk contribute di bahagian attacking, half space dan juga zone 14 dengan sangat bagus lah. So that is number 2 punya point lah tentang Penang. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang Penang adalah bagaimana mereka punya fullback, iaitu Faris Shah dan juga Azmi Aris. Kedua-dua player ni memang sangat on point in term of memberi support kepada bahagian serangan. Kita boleh tengok game pada perlawanan ni adalah yang paling menarik Faris Shah dengan overlap yang dilakukan oleh beliau. Contribution ketika menyerang memang sangat padu, yang mana dia banyak naik untuk memberi support kepada Adriano, membuat larian, third man running untuk membuka game dan juga membantu Nick Akif bagi menerima bola. Bahkan ada satu percubaan. So benda tu memang positively bagus ya, memang bagus gila kan. So Faris Shah punya overlap memang on point in term of attacking. Boleh saya katakan dia adalah right back yang sedang menyinar buat pasukan dalam Liga Super ketika ini kan, sebab offensive trait dia bagus dan defending dia bagus. Dia boleh cover tempat dia balik. Begitu juga dengan Azmi Aris di bahagian kiri. So benda tu memang positif. Dan untuk game ni sebenarnya winger pasukan Penang memang hidup, iaitu Sony dan juga Adrian, bukan Sony, maafkan saya, Rahmat Makasuh. Yang mana Rahmat Makasuh untuk game ni dia ada berapa banyak percubaan sebenarnya, tapi sayang kan tak berjaya dijaringkan. Tapi in term of gameplay memang lawa. Adriano di kanan, Rahmat di kiri dan sebagainya. Dan yang paling penting Sony, yang mana Sony punya gameplay kita boleh nampak dia sebenarnya agak mobile. Dia bergerak dengan bagus, dia tak statik, dia berjaya drop lebih deep untuk open create game kepada Adriano, buka orang dan sebagainya. Benda tu memang positif. Dan di second half pertukaran berlaku, yang mana pertukaran yang dilakukan oleh Penang pun memang positively lah. Yang paling penting yang saya suka, saya balik saat kepada Sony tadi, adalah tentang Sony ni finishing. Dia punya larian di belakang pertahanan dan dia punya finishing ni memang dia selalu score goal tanpa angle, no angle. Untuk seorang striker dia berjaya untuk score. Memang goal dia, orang kata apa, memang selalu goal hebat-hebat lah. Jadi benda tu positif lah untuk pasukan Penang. So kita boleh katakan tentang pasukan Penang ni, Sony ni memang antara striker yang rajin dan juga mobile. So untuk pertukaran tadi, balik-balik pertukaran tadi, apa yang dilakukan oleh pasukan Penang adalah mereka bawa masuk Giovanni Gomez. Giovanni Gomez ni typical striker yang lebih kepada goal poacher, yang mana kita boleh tengok free header ya, dia score kan, memang on point. Hadin Azman untuk game ni pun memang improve banyak gerakan yang dilakukan oleh Hadin Azman, hampir membolehkan pasukan Penang menjadikan gol lagi. Tapi macam saya cakap, kelemahan pasukan Penang daripada segi execution, daripada segi finisher. Kalau mereka boleh sudahkan peluang-peluang yang ada, mungkin mereka boleh skor lebih daripada 3 gol. Itu untuk pasukan Penang. Untuk pasukan Perak, apa yang boleh saya katakan daripada segi attacking structure dan juga defending structure, memang agak memang nampak agak loose dan juga nampak space yang banyak yang menyebabkan pasukan lawan mudah untuk mengambil bola daripada mereka dengan hanya pressing dan membuat hantaran-hantaran di celah-celah pertahanan. Memang nampaklah defending shape dan juga structure mereka tak menjadi bermain dengan terlalu tinggi, terlalu open, banyak space ditinggalkan, senang kena exploit dan sebagainya. Mereka kena perbaiki dengan cepat lah. Tapi yang bagusnya Hadi Fayad dengan Sio untuk game ni, mereka berjaya untuk assist dan juga create satu combination play yang bagus di kawasan di box, menjaringkan satu gol. Yang itulah yang bagus. Tapi daripada defending shape dan sebagainya, yang lain agak mereka perlu perbaiki kan. Gol-gol yang dijaringkan oleh Penang memang agak mudah lah sebenarnya. So perbaikilah Perak. Mungkin mereka memerlukan masa lagi kan, sebab banyak skuad muda dan sebagainya. Jadi itulah ulasan saya. Assalamualaikum.